Okey, baik. Jadi saya duk nampak Ustaz, ada orang duk macam nak suar-suar kepala, huluk-huluk tangan nak tanya soalan. Ustaz lah, okey, sebelum kita bagi ruang, buka ruang seluas-luasnya untuk sebarang pertanyaan dan persoalan, mungkin apa yang Ustaz Luqman sebut sebentar tadi, apa yang Ustaz Don cerita sebentar tadi, yang apa kita nampak, hidup ni adalah satu kitaran. Benda yang terjadi, yang berlaku depan mata kita hari ini bukan benda yang baru berlaku, bukan benda yang baru terjadi, tapi benda yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita hari ini yang duk mengaji Al-Quran, duk baca Al-Quran, cuba faham makna maksud Al-Quran, kita akan belajar daripada Al-Quran, dan kita akan dapat muhasabah diri kita, dan kita dapat tambah baik apa yang tak baik yang ada dalam diri kita. Baik, jadi saya tengok, okay, ada tak tadi yang nak tanya soalan? Nampak tadi ada? Boleh angkat tangan ataupun ada mikrofon? Boleh tak? Untuk tanya soalan, kita buka sebelah luarnya. Bukan ada peluang, ni jauh peluang yang kita ada, insyaAllah. Boleh. Tak, sebelum tu Ustaz minta izin buat pengumuman ni. Boleh, silakan. Tak apa, sambil tu tanya siapa nak tanya soalan. Just nak buat pengumuman. Maknanya kalau siapa dia nak tanya Ustaz, saya ni ada suka dekat satu orang, lagu mana saya nak buat, duduk di Politeknik ni, hati saya duk-dak, adakah dia terlibat sekali dengan banjir yang berlaku, dia kata, anda nak tanya hubung kait tu, boleh, tak apa, boleh, sila. Sebelum tu saya buat pengumuman, Simposium Baitul Muslim 1 Februari 2015. Simposium Baitul Muslim, maknanya kalau kata Baitul Muslim ni dia nak cerita pasal kahwin. Dia abang kata Dewan Seri Pinang, Pulau Pinang, bermula 8 pagi sampai 10:30 malam. Anjuran Majlis Ilmu Pulau Pinang, mereka anjurkan dulu yuran dia sampai ada 100, ada 110, ada 170, ada 90, ada 80, ada 150. Tapi lah ni tak ada, dia pangkah semua tu. Dia kata lah ni RM50 saja, RM50 saja. Ahlu panel dia macam-macam. Ustaz Bawah Makjan ada, Ustaz Haslin Bollywood ada, Ustaz Asril Hafiz ada, Ustaz Syafi, ni senior kita. Ni Ustaz Syafi ada, Ustaz Sahul Amin ada, Tuan Syamsuddin Kadir ada, Ustazah Fatimah Syarha ada, Yat Hamzah ada, Ustaz Maneh ada, dan dirasmikan oleh Sahibul Samahah, Sahibul Fadilah Datuk Dr. Wan Salim, Mufti Negeri Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, kalau siapa berminat boleh pergi dekat luar sana, ada kios mereka untuk tuan-tuan buat pendaftaran. Ni bagus mengaji ni, sebelum nak kahwin kena mengaji, bukan kata dekat-dekat teka-teka nak kahwin baru mengaji. Mengaji daripada Allah supaya boleh siap ilmu. Bagus, tak ada masalah. Ada soalan? Okey, boleh bertanyakan soalan, persilakan. Sila. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang dihormati para ahli panel dan moderator, dan juga para VIP dan juga tetamu sekalian. Okay, saya Syamsiah binti Hussein, pensyarah di Politeknik Balik Pulau. Okay, saya ada satu soalan berkenaan musibah ni. Apakah sebab yang turunnya musibah? Sebab kadang-kadang contohnya kita sebut pasal banjir tadi kan, ada orang buat sangkaan yang tak kena musibah ni lah, dia bersangka okey lah turun banjir dekat negeri-negeri tertentu, dia kata orang di negeri ni mungkin banyak buat maksiat, mungkin lah. Jadi adakah semata-mata sebab itu, atau kan apakah lagi dia punya sebab tu mungkin turunnya musibah? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Boleh terus jawab? Boleh, sila Ustaz, sila jawab. Terima kasih kepada Puan Syamsiah, pensyarah daripada Politeknik. Antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musibah kepada kita, dia ada dua benda ni. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih lalai supaya ingat Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan peringatan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melepaskan tangan. Maksud dia, bila Tuhan jadikan kita, Tuhan tak lepas. Kita sentiasa berada di dalam
pemerhatian Allah Ta'ala. Bagi orang yang beriman, ini merupakan nasihat daripada Allah supaya ditambahkan keimanan dia. Manakala orang yang tidak beriman, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala bagi musibah supaya dia ingat kepada Allah. Dua benda ni tuan-tuan. Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di situ ada dua makna. Makna yang pertama, barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan nanti akan turunkan keberkatan kepada sesuatu kaum. Kalaulah sesuatu kaum itu beriman dan bertakwa, Tuhan buat turun lagi keberkatan. Pasal apa? Bila kena musibah, mereka sabar. Bila kena musibah, tambah keimanan, maka Allah Ta'ala buat turun kepada mereka rahmat daripada Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang masih lagi ghafilun, orang Penang kata ghaflah, jingga pula jelah tu, tak tahu main daripada mana, yang pastinya bukan bahasa Arab. Ghaflah, jingga, kan? Belah lain tak jumpa. Belah Penang ni ada ghaflah, jingga ni. Tu betapa Arabnya orang Pulau Pinang hari ni. Orang yang lalai, Allah Ta'ala bagi musibah, Allah Ta'ala bagi peringatan. Allah Ta'ala masih lagi memanggil walaupun kita buat salah kepada Allah. Tuhan panggil. Kalau kita tak mau dengar juga, barulah Allah Ta'ala buat turun kepada mereka lil jaza', balasan apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Balasan jahat Tuhan bagi kat mereka. Puan Syamsiah dan sahabat-sahabat yang lain, sidang audiens yang lain, banyak benda baru ni Ustaz Don. Di balik pulau ni boleh katakan musibah Allahu Akbar. Hebat. Kita dengar banjir di negeri luar, kita dengar puting beliung di Meragong, Kedah. Di balik pulau dia main ribut. Rupanya ada hikmah. Hikmah dia apa? Daripada orang yang tak pernah pergi ke masjid, duduk dalam masjid. Azan duk panggil ni, Tok Bilal azan tuan-tuan, mati dah Tok Bilal ni. Dia tak main lagi masjid. Tapi Tuhan dia main bagi sedih sikit dia bagi. Tangkap bumbung sikit saja, duduk di masjid. Hikmah ada lagi apa dah? Rupanya di balik pulau ni ramai muazzin rupanya. Dengar tak malam tu? Daripada angin tu, pakat dua azan semua. Dengan politeknik pun azan. Hak mana tak pernah azan, tuan sekalian? Tak pernah azan. Mai juga, boleh saya azan juga lah. Azan. Azan menangis pula dah. Ya Allah. Sedih. Yang tu, rupanya malam tu kita boleh buat pertandingan azan di balik pulau ni. Pakat boleh azan. Hak tak biasa azan pun azan. Tapi kalau waktu biasa, kita tak tahu. Bila Tok Bilal tak main, kita duduk suruh azan. Azan lah. Dan sakit perut. Bila ayang lah apa semua, dia kata jahanam dah tu. Bila tak main, terjun dalam kolah pun ada tuan sekalian. Pasal apa? Tak mau azan. Tapi main malam tu azan Allahu Akbar. Tapi ada juga orang yang nakal-nakal ni, dia main leh sekali azan, dia baru nak Allah, orang kata weh habis dah ribut, dia tinggal lagu tu dia balik, tak habis azan mengarut. Yang ni yang ghaflah jingga ni. Ya Allah, tabarakallah. Ini hikmah tuan-tuan. Dalam suratil Zalzalah Allah Ta'ala sebut, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, apa yang akan keluar? Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang akan keluar apa yang ada dalam bumi itu. Bila kena goncang, baru kita tahu, oh rupanya bumi ni ada minyak. Macam mana di Aceh tsunami, bila kena goncangan tu baru dia tahu ada minyak, baru dia tahu ada hanu, baru dia tahu ada ni. Begitu juga dengan musibah yang Allah Ta'ala tiupkan kepada kita. Bila datangnya musibah, baru kita tahu, rupa-rupanya aku tak reti azan ni pun pandai azan. Dia ada potensi kat diri dia. Rupanya aku ni hak kira sopan dengan lembu kenyang. Sekali lagi kita ulang, lembu kenyang nak main masjid tak boleh, kena bunyi angin lagu tu, duduk tempat Tok Imam berzikir. Tok Imam pun pening kepala sebab malam tu main ramai. Lah kali dia sembahyang tahiyatul masjid dipancok Tok Imam. Pancok sembahyang. Baru kita tahu
barulah kita tahu di situ ada orang yang berhati keras. Ada. Dia batal hati ya. Dia batal hati. Angin ke apa dia kata relax bro. Relax bro. Dia kata rupanya yang tu tik ketum punya orang tu. Tahu tik ketum? Orang perempuan tak tahu tik ketum. Orang perempuan tahu tik kentut yang tu tahu. Tik ketum. Dia batal hati ya, angin ke mai kat dia kata peduli apa aku. Dia kata ada juga jenis macam tu. Ada juga yang rumah diangkat oleh Allah Ta'ala pun tuan, tetapi tidak dapat merubah diri dia, tak dapat nak bagi dia insaf dengan peringatan-peringatan ini. Jadi di antara hikmah dia tuan-tuan kita ambil, jangan kita menyalahkan orang yang kena musibah. Kerana apa? Allah Ta'ala lebih menyayangi mereka daripada kita. Seorang guru, kalau dia sayang kepada anak murid dia akan buat apa tuan-tuan? Puan Syamsiah pensyarah sayang kepada anak murid Puan Syamsiah akan kata, okey, kamu balik, kamu buat assignment ni banyak ni. Anak murid kata apa? Mahasiswa politeknik kata, Allah, jam, cuti Raja Cina kita jahanam. Dia kata, pasal apa? Assignment belunggu. Itu tanda Puan Syamsiah sayang kepada kamu semua. Tapi kalau Puan Syamsiah tak sayang, dia kata, okey kelas, kan dia jenis macam tu sikit kan? Okey kelas, balik Raja Cina, rayalah sampai ke Mampuih. Dia kata lagu tu, tak ada buat assignment. Oh, kita kata cantik punya Puan Syamsiah. Yang tu Puan Syamsiah tidak sayang kepada anak dia, kepada anak murid dia. Boleh faham tuan sekalian? Tuhan kata, tetapi kena ingat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah, bila Tuhan datangkan uqubah, Tuhan datangkan musibah, Tuhan datangkan azab, tidak akan mengena hanya kepada orang yang zalim, tetapi orang yang tidak zalim juga bakal merasainya. Kita tak buat apa pun kita kena. Contoh dia orang tengah duk main judi. Kita tak main judi pun, kita pergi tengok je apa duk main apa. Polis main tangkap, dia nak tangkap sekali dengan semua ke? Ataupun main judi ya? Dah saya tak main, saya tengok je, okey, pergi balik. Ada lagu tu lah. Yang tu polis rabun mungkin boleh jadi. Tidak anda? Tak ada. Dia akan tangkap semua, balai punya cerita dia kata. Dengan kita pun kena. Jadi musibah tu datang, ketahuilah Tuhan kata syadidul iqam, azam Allah Ta'ala amat pedih. Atas dunia ni kalau kita boleh bersabar, atas dunia ni kalau kita boleh terhibur dengan azam Allah, Allah Ta'ala juga suka dengan kita. Dan Allah Ta'ala sebut alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin. Sebelum tu Tuhan kata apa? Siapa yang sabar, khabar gembira dekat kamu semua. Sebenarnya ni ketika mana ditimpa musibah, dia akan berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak kata, mak, bumbung terkeluar. Mak kata inna lillah. Mak, bukan bumbung mati, bumbung terkeluar. Sepak anak sudah. Inna lillah tu bukan untuk orang mati ya tuan-tuan, untuk timpa musibah. Timpa musibah. Ya, kita sebut mudah-mudahan itu. Baik. Jadi hikmah dia tadi, saya harap Puan Syamsiah boleh faham yang kita sebut ni. Jangan kita menyalahkan. Bagi orang yang tak kena, dia kata kami ni alhamdulillah tak kena, dia kata tempat kami dirahmati apa semua. Tak tuan-tuan, jangan. Tuhan duk tunggu kita lagi. Okey, hang boleh nak berubah ke? Tuhan duk bagi lagi kenikmatan Tuhan bagi. Last sekali Tuhan akan renggut benda tu dalam keadaan tiba-tiba. Waktu itulah kita akan jadi satu manusia yang amat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap jawapan saya dapat memuaskan hati Puan Syamsiah dan memuaskan pada hati tuan-tuan. Mungkin Ustaz nak tambah sikit. Tak payah dah. Okey, tak payah. Okey.